Sila Kementerian Pertahanan. Tan Sri Yang Dipertua, terlebih dahulu Kementerian Pertahanan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan Tita Diraja berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. Mana-mana cadangan-cadangan dan idea-idea yang bernas yang dapat mampu menambah baik pengurusan kementerian ini akan diambil kira, dan kita juga tidak akan di dalam perbahasan ini juga kita akan memastikan bahawa semua berkaitan dengan rahsia-rahsia ketenteraan pertahanan negara akan dapat dilindungi. Ahli yang berhormat, untuk meneruskan perbahasan ini, marilah saya bawa kepada beberapa persoalan yang dibawa oleh ahli yang berhormat. Pertama, daripada yang berhormat Lumut. Yang berhormat Lumut ada membangkitkan berkaitan dengan penganugerahan tanah kurnia kepada anggota ATM yang berjasa kepada negara berdasarkan kepada PMAT nombor 7 tahun 1993. Untuk makluman yang berhormat, sememangnya Perintah Majlis Angkatan Tentera PMAT nombor 7 tahun 1973 ini adalah diguna pakai sehingga sekarang. Walau bagaimanapun perlulah dijelaskan bahawa PMAT ini hanyalah merupakan satu garis panduan akan tata cara memohon tanah kerajaan oleh anggota atau veteran ATM. PMAT tidak mempunyai kuasa pemutus kerana permohonan haruslah dikemukakan kepada kerajaan negeri masing-masing, dan kerajaan negerilah yang mempunyai kuasa sama ada mereka dapat meluluskan kelulusan tanah terhadap sesiapa anggota tentera ataupun anggota veteran yang memohon tanah tersebut. Yang berhormat Lumut juga ada membangkit berkaitan dengan minta penjelasan Menteri. Boleh? Berkaitan dengan isu yang dijawab tadi. Ya. Saya ingin penjelasan setakat ini berapa permohonan yang telah dikemukakan berkaitan dengan isu itu, dan berapa orangkah anggota yang telah mendapat manfaat daripada peruntukan yang telah disediakan setakat ini? Bagaimana yang saya jelaskan sebelum ini juga bahawa kelulusan ini adalah daripada kerajaan negeri, dan kita tidak ada maklumat sama ada berapa yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan negeri. Tetapi yang penting di sini ialah peranan kerajaan negeri itu sendiri, kerana bidang tanah adalah bidang kuasa kerajaan negeri, dan kita berharap semua kerajaan-kerajaan negeri yang bersimpati dan prihatin terhadap anggota tentera kita dapat memberikan tanah ini khususnya bagi kediaman mereka ataupun bagi kegunaan-kegunaan tertentu. Yang berhormat Lumut ada membangkitkan berkaitan dengan dasar pertahanan negara, sama ada ianya perlu kelulusan parlimen. Untuk makluman yang berhormat, sememangnya kita telah pun mempunyai dasar pertahanan negara yang telah dirangka untuk dan digubal setiap masa yang menggunakan kepakaran sektor keselamatan dan pertahanan tempatan. Bagaimanapun, dasar pertahanan ini telah pun digunakan pakai sebagai garis panduan kepada kementerian bagi memastikan keselamatan negara sentiasa terjamin, dan bagaimanapun dan kementerian juga berpandangan bahawa isu dasar pertahanan negara ini tidaklah sewajarnya dibincangkan secara terbuka, dan biarlah tenaga pakar pertahanan dan keselamatan tempatan yang layak melakukannya. Dan sukacita dimaklumkan juga bahawa dasar pertahanan negara ini akan sentiasa dinilai dan dikaji berdasarkan keperluan semasa kini dan masa depan agar ianya sentiasa relevan untuk sepanjang masa. Yang berhormat Bacok ada membangkitkan berkaitan dengan aktiviti exercise Tentera Amerika Syarikat yang dikesan berlaku di Kelantan baru-baru ini. Untuk makluman yang berhormat, sememangnya kita telah untuk makluman kehadiran tentera Amerika bersama anggota Angkatan Tentera Malaysia di Kelantan selama 2 minggu pada tahun ini adalah merupakan aktiviti exercise ataupun aktiviti latihan tahunan, iaitu exercise Kree Strike
yang bermula 18 hari bulan hingga 21 Mac 2014 dan akan diadakan lagi pada 17 hari bulan hingga 29 hari bulan September 2014. Iaitu markas 2 division, markas 8 brigade serta markas tentera darat terlibat dalam eksersis ini, iaitu tentera Amerika daripada USA RPAC ataupun Pacific Command yang berpangkalan di Hawaii telah terlibat dalam eksersis ini, dan ianya melibatkan senario bencana alam, banjir dan juga jungle warfare. Dan manakala Malaysia dapat juga mempelajari berkaitan dengan urban warfare di dalam eksersis yang dilaksanakan secara bilateral di antara Malaysia dengan Amerika. Yang berhormat Raup ada membangkitkan berkaitan dengan kertas putih bagi isu pencerobohan Lak Datu. Saya fikir perkara ini telah pun saya jawab di dalam Dewan Yang Mulia ini, bahawa memandangkan bahawa kes-kes mahkamah sedang berjalan sekarang, khususnya melibatkan SOSMA, maka kertas putih pada masa ini adalah tidak sesuai kerana ianya akan menjadi subjudis kepada perbicaraan yang sedang berjalan. Justru bagi pertimbangan bagi keperluan mengadakan kertas putih ini akan dipertimbangkan kesesuaiannya secara serius selepas selesai perbicaraan berkenaan yang turut melibatkan agensi-agensi dan kementerian-kementerian lain seperti kementerian selain daripada Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan juga Majlis Keselamatan Negara. Yang berhormat Tasik Gelugur ada membangkit berkaitan dengan pemindahan pangkalan udara Butterworth, dan untuk makluman yang berhormat, cadangan perpindahan dan pembangunan semula pangkalan tentera udara Diraja Malaysia Butterworth Pulau Pinang ini secara prinsipnya adalah kerajaan telah dijalankan melalui kaedah land swap di antara syarikat Lembaga Tabung Angkatan Tentera TSR Sdn Bhd Capital PBT JV. Sebagai balasan, pihak TUDM akan membina semula fasiliti tentera udara Diraja Malaysia, iaitu pangkalan udara Butterworth di tanah yang dicadangkan yang masih lagi belum dimutakhirkan. Perkara ini masih lagi dibawa kepada pengetahuan EPU dan UKAS untuk diteliti dari segi kesesuaiannya dan juga apakah faedah-faedah maksimum yang boleh diperolehi oleh pihak kerajaan daripada projek land swap ni. Kesemua persetujuan kedua-dua belah pihak akan diputuskan setelah cadangan dan persetujuan balas kedua-dua pihak dimuktamadkan. Penjelasan. Ya. Tuan Speaker. Sila. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya ingin mendapatkan penjelasan berkenaan dengan cadangan penswastaan TUDM Butterworth ini. Apakah kerajaan telah pun membuat kajian impak sama ada ekonomi ataupun sosial, demografi dan sebagainya apabila kerajaan bersetuju secara prinsipnya untuk melakukan projek penswastaan tersebut. Kemudian yang keduanya, kita juga ingin mengetahui ke manakah sebenarnya tapak baru TUDM ini akan dibuat, kerana ia akan menimbulkan pelbagai persepsi dan juga pelbagai perkara yang ingin diketahui oleh rakyat. Sehingga kini rakyat boleh dikatakan amat tidak bersetuju dengan cadangan penswastaan tersebut, kerana yang pertamanya dari segi faktor keselamatan, kita juga nak mengetahui daripada pihak menteri kenapa kita tidak boleh mempertahankan tanah TUDM sejumlah seluas 1,007 ekar tadi, ya, sebagai satu kawasan pertahanan ketenteraan yang strategik, kerana kita juga dimaklumkan bahawa kebanyakan Air Force Base adalah diletakkan di lokasi berhampiran dengan laut kerana faktor cuaca dan juga faktor tidak ada kabus untuk tujuan penerbangan pada waktu-waktu terdesak. Jadi apa rasionalnya perlu kerajaan menerima cadangan pihak swasta
untuk melakukan land swap tadi, dan apakah tidak boleh pihak swasta yang berkenaan kalau dia mempunyai modal yang banyak pun biarlah dia majukan kawasan-kawasan lain, ya, di kawasan-kawasan yang belum dimajukan. Jadi janganlah pihak kerajaan tertarik sangat dengan tawaran-tawaran pihak swasta tadi, sehingga kan kerajaan tidak lagi mempedulikan tentang nasib rakyat di kawasan Teluk Air Tawar, Tasik Glugor, dan juga masalah security tadi. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tasik Glugor. Sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahawa agensi-agensi bukan sahaja Kementerian Pertahanan tetapi juga EPU dan UKAS terlibat dalam penilaian-penilaian berkaitan dengan cadangan-cadangan ini, dan cadangan-cadangan ini seperti yang saya jelaskan tadi belum dimutakhirkan lagi, dan mungkin pendapat-pendapat tertentu akan memberikan boleh juga diambil untuk melihat dari segi viability projek ini. Cuma yang saya ingin jelaskan tadi bahawa lokasi projek ini adalah lebih kurang 14 km daripada lokasi sedia ada, iaitu di kawasan Tanah Perda. Ini adalah merupakan kawasan yang telah dikenal pasti sebagai tanah balasan ataupun PU Butterworth daripada apa yang ada sekarang ni, ataupun Bengkalan Udara Butterworth yang akan digantikan di situ. Dan salah satu daripada alasan yang diberikan berkaitan dengan cadangan pembinaan ini, selain daripada untuk merancangkan lagi pembangunan bandar dan juga ekonomi di kawasan tersebut, ianya juga adalah terlibat dengan masalah restriction height. Seperti mana yang kita tahu bahawa apabila satu pangkalan udara wujud di kawasan tersebut, maka akan ada timbul masalah dari segi perancangan bandar di kawasan tersebut, kerana ianya akan melibatkan banyak restriction height, iaitu pembangunan khususnya bangunan-bangunan tinggi tidak dapat dibenarkan di kawasan-kawasan tersebut. Oleh sebab itu kerajaan dapat melihat bahawa cadangan ini boleh dipertimbangkan, dan selain daripada itu juga apabila satu pangkalan udara baru dapat dibina, ianya akan dapat memberikan kemudahan-kemudahan yang lebih baik daripada kemudahan sedia ada, iaitu kemudahan-kemudahan yang lebih baru yang kita boleh pohon dan minta di dalam land swap tersebut, dan memastikan supaya syarikat-syarikat ini dapat memberikan kemudahan yang jauh lebih baik setara dengan nilai tanah balasan seperti mana yang kita beri tersebut. Bagaimanapun kebimbangan yang berhormat itu adalah merupakan sesuatu yang boleh direkodkan, dan ianya mungkin sedikit sebanyak akan memberikan mungkin sebagai seorang ahli yang berhormat di situ, yang berhormat bolehlah memberikan pandangan-pandangan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan dengan isu ini. Sikit lagi penjelasan Tuan Speaker. Cadangan untuk mengambil alih Tanah Perda ini adalah satu cadangan yang betul-betul tidak munasabah, kerana tanah-tanah Perda itu juga adalah tanah-tanah yang telah diambil alih oleh pihak kerajaan bagi tujuan pembinaan rumah-rumah bagi penduduk-penduduk di sekitar Pulau Pinang, Seberang Perai dan sebagainya. Jadi kalaulah tanah itu digunakan sebagai tapak lapangan terbang, kemudian tanah yang sedia ada lapangan terbang di TUDM Butterworth ditukar sebagai satu konsep pembangunan moden sebagaimana yang dimaklumkan oleh pihak yang swasta yang nak buat, mengatakan konsep yang akan digunakan adalah konsep art and leisure. Jadi dengan kos, ada yang mengatakan 13 bilion, ada yang mengatakan 10 bilion, ada yang mengatakan 30 bilion, kita belum pasti. Tapi sudah barang pasti rumah-rumah yang akan dibina di kawasan tapak lama TUDM itu adalah merupakan rumah-rumah mewah, rumah-rumah yang tidak mampu dimiliki oleh penduduk-penduduk tempatan. Sedangkan tanah yang sedia ada, iaitu di Tanah Perda yang berkenaan, itu sebenarnya tanah-tanah yang kita rancang sejak daripada 20 tahun yang lepas untuk tujuan pembangunan rumah-rumah mampu milik, rumah kos rendah untuk rakyat-rakyat tempatan. Jadi apakah kerajaan tidak terasa untuk membantu rakyat di negeri Pulau Pinang, ataupun
membiarkan pihak-pihak ataupun company-company sebagaimana yang kita sebutkan TSR Capital dan sebagainya. Saya juga minta supaya kerajaan mendedahkan siapa TSR Capital ini, siapa Bukit Timah Development ini, dan apa prestasi syarikat-syarikat mereka, kerana kalau kita melihat, saya difahamkan syarikat-syarikat itu bukanlah merupakan syarikat-syarikat yang kuat ataupun syarikat yang kukuh. Jadi keadaan ini perlu juga disemak oleh pihak kerajaan. Kemudian yang seterusnya adalah kenapa TSR Capital boleh membuat pengumuman kepada bursa saham tentang kelulusan yang telah diperolehinya daripada pihak kerajaan Malaysia. Kalaulah pihak kerajaan Malaysia masih berada pada status tidak memberikan kelulusan sepenuhnya, kenapa pihak TSR Capital boleh membuat pemakluman ini kepada bursa saham Kuala Lumpur? Jadi perkara inilah yang menjadi tanda tanya pada kita. Terima kasih. Terima kasih. Kebimbangan yang telah dikemukakan Yang Berhormat itu, sudah tentulah kebimbangan itu kita akan mengambil kira, dan yang penting sekali di sini bahawa saya ingin nyatakan bahawa kelulusan ini telah pun dibuat oleh Kabinet. Kabinet telah pun buat kelulusan, tetapi dalam masa yang sama ianya belum lagi dimutakhirkan sehingga segala kajian-kajian dibuat terhadap tanah baru tersebut, tanah balasan tersebut sesuai atau tidak untuk maksud pembangunan pangkalan udara, dan kajian-kajian tersebut sedang dilakukan. Dan demikian juga impak dari segi ekonomi dan sosial itu akan mungkin memberikan sedikit ruang kepada Yang Berhormat untuk mengemukakan pendapat kepada pihak-pihak tertentu. Yang Berhormat pun sendiri faham bahawa apabila kita membuat sesuatu keputusan ini, ianya melibatkan banyak pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pembuatan keputusan, dan mungkin pandangan-pandangan Yang Berhormat itu bolehlah dikemukakan untuk supaya ianya boleh dipertimbangkan. Dan saya juga dapat melihat tentang kenyataan akhbar yang Berhormat buat berkaitan dengan masalah itu, dan seperti mana yang kita katakan tadi bahawa perkara ini belum lagi dimuktamadkan kerana perjanjian-perjanjian tentang land swap ini belum lagi dibuat. Jadi kita masih menganggap ianya belum lagi dimutakhirkan. Muhammad Syalam. Tanya juga. Okay. Tan Sri, Silakan. baik, terima kasih Timbalan Menteri. Saya mendengar dengan teliti penghujahan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Hanya yang setakat yang saya dapat tangkap, segala justifikasi yang telah dikemukakan adalah bersifat komersial semata-mata, ya, iaitu oleh kerana nak membangunkan kawasan yang berhampiran, iaitu Butterworth dan sebagainya, maka adanya pengkalan tentera udara di situ akan menimbulkan masalah dari sudut height restriction dan sebagainya. Saya berpandangan dalam soal nak menempatkan pengkalan tentera udara dan pengkalan tentera-tentera yang lain, aspek yang terpenting ialah aspek dari segi lokasi yang strategik, ya, bahawa pertimbangan ketenteraan, ya, dari sudut lokasi yang telah dipilih, ianya sekarang ini perlu ditukar sebagai contoh oleh kerana dengan senjata dan jenis kapal terbang yang baru dan sebagainya, maka lokasi itu tidak lagi yang paling sesuai, maka perlu dipindahkan, ya. Dalam arti kata yang lain, pertimbangan ketenteraan takes precedence over everything, ya. Bukan soal oleh kerana kita nak bangunkan bandar dan kawasan di situ, maka kita terpaksalah pindahkan pengkalan tentera udara, ya. Maka dalam keadaan yang sebegitu, seperti mana penghujahan yang disampaikan setakat ini, seolah-olah the commercial consideration dengan izin takes precedence over everything, ya. Sedangkan kaedah yang seperti itu tidak wajar digunakan bila kita membahaskan tentang pengkalan
tentera udara yang merupakan di antara forward location bases. Satu di Butterworth, satu di Kuantan. Ianya diletakkan di situ atas sebab pertimbangan-pertimbangan strategik ketenteraan. Ya. Kalau kita nak ambil kira komersial, susahlah. Maka strategic dan military punya consideration will always fall secondary. Ya. Apa pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri? Ya, Yang Berhormat, sedikit sebanyak pandangan Yang Berhormat itu ada asasnya. Sebab itu saya katakan tadi bahawa sebenarnya forward base yang kita wujudkan ataupun pangkalan udara Butterworth ini akan dipindahkan lebih kurang 14 km saja daripada lokasi yang sedia ada. Jadi 14 km itu adalah dibina di kawasan yang lebih lapang dan bukan sahaja ianya baik bagi sebuah pangkalan udara yang baru, tetapi yang penting sekali penduduk-penduduk di situ. Kerana kita harus ingat bahawa pangkalan udara ini melibatkan movement of aircraft. Apabila movement of aircraft itu pun di tempat-tempat yang PU Butterworth yang sedia ada adalah merupakan kawasan yang sudah mempunyai penghuni yang begitu ramai, banyak perumahan-perumahan dan pembangunan di tepi-tepinya. Itu pun sebenarnya membuka kepada satu peluang bagi accidents. Jadi inilah juga pertimbangan-pertimbangan lain. Walau bagaimanapun, saya ingin jelaskan di sini bahawa pihak TUDM sendiri sedang membuat kajian-kajian dan juga Kementerian Pertahanan membuat kajian tentang lokasi tersebut dari segi kesesuaiannya secara total dalam bentuk dalam bidang pertahanan. Dan kajian-kajian terhadap kesesuaian tapak inilah yang akan digunakan sebagai asas sama ada ianya dapat tapak tersebut dapat diterima atau tidak ataupun memerlukan tapak-tapak yang lain. Okeylah, Yang Berhormat. Yang Berhormat, Rauf ada membangkitkan tentang Tanjung. Ya. Ya. Ya, terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan syarikat yang terlibat ESL Capital Berhad. Bagaimana syarikat itu dipilih, dilantik? Kerana saya begitu hairan sebelum apa-apa maklumat dapat dimutamakan, tapi kelulusan telah diberikan oleh Kabinet. Adakah sebarang pertalian politik di belakangnya? Terima kasih. Saya tidak ada maklumat berkaitan dengan TSR, tapi salah satu daripada anchor dalam projek ini ialah Lembaga Tabung Angkatan Tentera, iaitu merupakan satu agensi yang bertanggungjawab untuk memberikan investment arms kepada khususnya bagi anggota-anggota tentera. Itu salah satu daripada anchor yang terlibat di dalam ini. TSR tu saya tak ada maklumat, Yang Berhormat. Nanti saya boleh bagilah kalau Yang Berhormat boleh nak minta. Saya boleh minta daripada UKAS atau EPU untuk memberikan tentang kemampuan mereka. Kerana yang akan membuat penilaian ini juga ialah UKAS ataupun unit kerjasama awam swasta. Dan mereka akan melihat secara total dan juga EPU tentang bukan sahaja viability of the project tapi juga kemampuan syarikat-syarikat yang terlibat di dalam pembangunan land swap ini. Yang Berhormat Rauf ada membangkitkan tentang apakah aset-aset yang telah dibeli semasa pencerobohan Ladatu. Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa pencerobohan Ladatu, Majlis Keselamatan Negara telah memperuntukkan satu peruntukan sebanyak 89.4 juta ringgit dan peruntukan ini telah digunakan bagi membeli aset-aset peralatan seperti pakaian keselamatan, peralatan persenjataan, kenderaan bot, peralatan komunikasi dan peralatan bantuan penglihatan. Dan kos ini ialah 89.4 juta untuk aset-aset yang sekarang ini pun masih lagi digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Menteri. Ya, Menteri, minta maaf saya berbalik kepada isu lapangan the military airport di Butterworth. Saya nak tanya Menteri, adakah proposal untuk relocate
military base tersebut itu adalah dikemukakan oleh siapa? Dia adakah daripada tentera udara TUDM? TUDM lah, sebab mereka adalah atau daripada corporate company. Sebab kita nak tahu analisis geostrategic, okay, dari segi fighting capacity, in future ke, projection ke, kita punya military capability, radar yang baru ke, atau all these things, dia kena ada satu study sebelum dilaksanakan. Jadi saya nak tanya, itu proposal untuk relocate itu datang dari siapa? Terima kasih. Proposal datang daripada syarikat swasta kepada kerajaan, dan kerajaan mempertimbangkan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan bukan sahaja dari segi aspek komersial seperti yang dinyatakan, tetapi juga aspek keselamatan dan juga pertahanan. Dan Menteri, seperti mana yang saya katakan tadi juga, bahawa apabila kerajaan mendapatkan satu lagi pengkalan udara ini ataupun gantian ataupun balasan daripada land swap ini, kita juga akan dapat satu pengkalan udara yang baru, iaitu dengan harapan kita akan dapat kemudahan-kemudahan yang lebih moden berbanding dengan apa yang ada sekarang ni. Kerana kita akan menilai 1,000 hektar tersebut dengan nilai tertentu, dan nilai itu haruslah dipindahkan ke pengkalan udara baru, dan kita berharap dengan adanya balasan ini, kita juga, tentera udara juga akan mendapat kemudahan-kemudahan yang baru dan lebih moden. Dan ini adalah sebenarnya kajian ini bukan kajian dibuat oleh UKAS sahaja, tetapi input-input daripada tentera udara dan juga daripada pihak Kementerian Pertahanan juga akan diambil kira dalam pelaksanaannya nanti. Jadi percayalah bahawa apa yang kita lakukan ini, kalau sekiranya setelah semua kajian dibuat dan kajian itu menjurus kepada faedah yang lebih besar, maka kita dilaksanakan kerana ianya bersandarkan kepada keperluan untuk mewujudkan satu pengkalan udara baru yang lebih moden. Wabi Menteri, saya cuma nak tulisan sikit lagi berkenaan dengan Wabi Menteri. Sudah tadi kan? Berkenaan dengan tanah perda tu. Concluding sentence. Wabi Menteri, sekejap. Tadi kita cerita tentang land swap. Jadi sekarang ni land swap yang macam mana rasional kepada land swap ni, sedangkan tanah yang nak diambil itu adalah tanah perda. Tanah perda itu adalah tanah kerajaan. Jadi daripada tanah TUDM, land swap bagi tanah-tanah kerajaan itu tanah kerajaan. Jadi apa yang dapat? Apa yang kerajaan dapat? Kecuali kalau tanah itu adalah tanah swasta, yang swasta itu beli bagi pada kerajaan, itu munasabah. Ini persoalan dia. Menteri mana yang saya katakan tadi? Menteri tu. Yang berhormat Menteri. Yang berhormat Menteri. Satu saja. Berkenaan juga tentang land swap. Dan kalau kita pandang dari segi geopolitik, saya rasa pangkalan udara di Sempang, Sempang di Sungai Besi, dan juga pangkalan udara di Kepala Batas, dua-dua itu adalah dua pangkalan yang paling penting dari segi geopolitik untuk sebelah lautan India dan sebagainya. Kalau kedua-dua lapangan terbang tentera udara itu telah disuapkan kepada swasta, satu jadi TRX dan satu lagi entah nak jadi apa. Jadi dari segi itu, kalau di Semenanjung hanya tinggal dua lapangan terbang untuk tentera udara yang lain, iaitu Gong Badak dan juga di Kuantan. Lalu kalaulah berlakunya kekangan dan sebagainya itu, apalah dari segi pertahanan, apa keselamatan, the insulation and protection yang kita ada? Sebab sekarang ni kita duk dengar diswastakan tanah pangkalan tentera udara, tapi dia punya alternatif, pangkalan udara alternatif yang mana tu kita tak tahu. Jadi perkara saya rasa harus dijelaskan dengan seboleh-bolehnya. Terima kasih. Jelaskan tadi, lokasi yang dikenal pasti ini ialah hanya 14 km saja, 14 km daripada pengkalan yang sedia ada. Jadi itu yang dikenal pasti. Dan dalam soal tanah perda ini, mekanisme tentang land swap ataupun dari segi kaedah-kaedah pembangunannya itu saya tidak ada maklumat, tetapi saya percaya setelah diperincikan oleh pihak UKAS dengan EPU, ianya akhirnya akan menjurus kepada kepentingan kedua-dua belah pihak.
iaitu kepentingan kerajaan dan juga kita juga mau melihat pembangunan di kawasan tersebut. Seperti mana yang saya katakan tadi, sedikit sebanyak dengan adanya PU Butterworth ni telah menyebabkan pembangunan di kawasan tersebut agak begitu tersekat kerana adanya restriction height. Itu pun menjadi satu galangan. Tetapi kalau yang mengatakan bahawa ini menjadi satu setback kepada pertahanan negara, itu saya tak setuju. Kerana apa yang kita identified place ini pun adalah merupakan tempat-tempat yang memang strategik, kalaupun inilah yang akan dipersetujui. Yang kedua, mungkin yang berhormat juga menyebut tentang Sungai Besi, mungkin kalau saya tak silap tadi. Yang kita pindahkan ke Sungai Besi itu ialah juga kerana kita ada dari segi, ada juga rancangan pembangunan di kawasan itu dan kita pindahkan ke Subang. Kita ada airbase kita di Subang. Dan kita pindahkan sebahagian pusat latihan kita di Negeri Sembilan. Dan sebahagian daripada forward base kita ada di Kuantan. Kita ada di Gong Kedak, ada di Kuantan, ada di Butterworth dan kita ada juga di tempat-tempat yang lain lagi lah, khususnya di Labuan dan sebagainya. Jadi saya fikir itu yang berhormat sudah. Menteri. Saya nak buat kesimpulan je lah bagi pandangan saya. Saya nak minta jaminan daripada Menteri apabila mempertimbangkan semua aspek-aspek dan cadangan-cadangan dan penilaian dari segi komersial, dari segi sosial dan sebagainya dalam soal penempatan lapangan terbang tentera udara ni, the military consideration ataupun pertimbangan dari sudut ketenteraan akan diberi keutamaan, ya, iaitu janganlah oleh kerana kita nak bangunkan height restriction ini duit nampak ada untung dan sebagainya maka kita alihkan. Walaupun 14 km ianya tidak bererti bahawa ianya tidak signifikan, kerana kita kena ambil kira aspek-aspek yang lain, dekat jauhnya ke pantai, dekat jauhnya kepada kawasan Bukit Bukau dan sebagainya, ya. Lalu aspek yang terakhir dan yang terpenting ialah the military consideration must be given precedence, ya. Maknanya kalau tentera kata tak sesuai, walaupun ada keuntungan dan kelebihan dari sudut-sudut yang lain, bantahan daripada pihak tentera mesti diutamakan. Kalau boleh saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri memberikan jaminan ke arah itu. Menteri sikit lagi. Menteri tadi Menteri telah establish a few facts lah. Number one, ini proposal daripada pihak swasta. Ini nombor satu. Kedua adalah belum ada analisis dari segi military, daripada military expert, daripada TUDM, kebaikan pemindahan lapangan terbang tersebut. Ketiga adalah daripada Tasik Gulukor bahawa land swap adalah tanah kerajaan kepada tanah kerajaan dan mekanisme belum confirm lagi. Keempat adalah sekarang bukan sahaja Pakatan Rakyat bantah, malah juga daripada Barisan Nasional, ahli parlimen daripada Barisan Nasional juga bantah. Saya tidak faham kenapa Kementerian Pertahanan yang sepatutnya meletakkan keselamatan negara on the top priority, tetapi sekarang terbalik, dia menjadi priority kepada corporate company, kepada business. Sebab ada proposal daripada syarikat swasta, maka dipindahkan military base. Ini saya tak masuk akal. Whose interest is this? Should be the people's interest, national security interest, bukan satu company yang mungkin tengah swap, dia company itu tak boleh jalan, dia bankrupt, maka kita stop. Tanah sudah jual kepada TRX, kepada TSR, tapi tanah yang baru belum buat military base. There's too much risk at stake, sebab masa pemindahan itu menjadi masalah. Okay, belum pembinaan baru, airport yang baru belum jadi, tapi mungkin company sudah bankrupt. Mengapa? Why we have a existing base yang boleh jalan, it ain't broken, why fix it? Terima kasih. Again, Tan Sri Speaker, saya nak tambah sikit. Oleh kerana pangkalan ini terletaknya ADHQ, Air Defence Headquarters, yang sekarang menjadi pertanyaan kita apabila MH
370 hilang daripada kesan radar ATC dan dikatakan dikesan oleh radar daripada Batuas, iaitu Air Defence Headquarters atau Markas Pertahanan Udara. Saya ada membangkitkan soalan mengenai perkara ini. Saya mohon Kementerian Pertahanan memberi penjelasan apakah asas Panglima Tentera Udara memberi kenyataan bahawa MH370 berpatah balik ya apabila berlaku isu ini. Ya. Terima kasih maklumat. Yang tu kita belum sampai ke situ lagi. Kalau belum sampai bincang, saya akan ulang nanti. Lepas ni nanti kita saya takut bincang. Nanti kita lupa. Tak, kita akan bincang benda tu. Yang berkaitan dengan yang saya nyatakan tadi, seperti yang saya katakan bahawa ianya adalah kelulusan dasar. Apabila kelulusan dasar, ianya harus diperincikan. Perincian-perincian itu adalah melibatkan pelbagai agensi. TUDM sendiri adalah merupakan paramount dalam isu ini kerana mereka adalah stakeholder yang penting di dalam pembinaan PU ni atau pengkalan udara ni. Dari segi geostrategiknya itu, saya pada pandangan saya secara peribadi mungkin tidak begitu signifikan kerana ianya hanyalah 14 km dan pembangunan di situ pun adalah memberikan keuntungan kepada TUDM kerana mereka akhirnya akan mendapat kemudahan-kemudahan pembangunan pengkalan udara yang lebih moden dan lebih baru. Kalau kita membina, kita harus mengeluarkan wang yang banyak, kerajaan harus berbelanja banyak, tetapi jika ada pihak swasta yang mampu untuk membangunkannya dengan kewangan daripada pihak swasta, itu pun adalah merupakan satu langkah yang inovatif. Jadi saya fikir kita berilah peluang kepada proposal ini kerana saya menganggap bahawa tidak akan ada kompromis dalam soal pertahanan negara. Itu jaminan saya dan saya percaya semua panglima-panglima dan juga pihak-pihak yang terlibat juga tidak mahu akan berkompromi dalam soal pertahanan negara, dan ini yang kita harapkan bahawa apabila ianya dilaksanakan mungkin kita mempunyai skeptism, tetapi akhirnya nanti yang penting sekali kita melihat dari segi hasilnya. Saya fikir saya sudah bincang panjang lebar tentang hal ini. Saya nak masuk kepada ni. Yang berhormat Lumut pun sudah tak sabar nak tanya saya pasal MH370. Saya fikir kita bincang benda yang lain lah dulu. Yang berhormat Raub ada membangkitkan berkaitan dengan pembaikan KD Lekir dan KD Kasturi dan untuk makluman yang berhormat, sebenarnya kedua-dua kapal ini bukan hanya menjalani pembaikan tetapi juga mempertahankan keupayaan dan hayat kapal-kapal ataupun extension of life, dan istilah bagi pembaikan ini dikenali sebagai rutin pasang pulih atau refit dan service life extension program. Dan untuk makluman yang berhormat, KD Kasturi telah pun siap dan telah pun beroperasi dan terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370, dan manakala KD Lekir telah pun akan dijangka siap pada Oktober 2014. Yang berhormat Lumut ada membangkit berkaitan dengan isu tindakan yang lebih menentukan bahawa perluan aset ATM dikawal selia dengan sempurna. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Pertahanan memang sentiasa dan terus menyokong usaha-usaha kerajaan atau mana-mana pihak untuk memastikan bahawa urusan awam termasuk perolehan peralatan dan sistem pertahanan dibuat dengan telus, bersih, berintegriti, jauh dari sebarang unsur-unsur rasuah dan seterusnya mengelakkan daripada pembaziran wang rakyat. Bagi maksud tersebut, Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan semua perolehan, Kementerian sentiasa memastikan tata cara dan prosedur kewangan yang ditetapkan oleh kerajaan dipatuhi sepenuhnya. Sikap keterbukaan dan ketelusan diamalkan sepanjang proses perolehan dengan melaksanakan sebagian besar daripada perolehan secara tender terbuka. Melalui perolehan yang melibatkan aset strategik dan terutamanya yang melibatkan kerahsiaan dan keselamatan negara adalah tertakluk kepada kelulusan Kementerian Kewangan. Bagi memastikan Angkatan Tentera Malaysia memperoleh aset-aset yang menepati dengan keperluan dan juga mengikut standard yang ditetapkan, pembangunan spesifikasi dipertanggungjawab kepada jawatankuasa khas yang diwujudkan di peringkat perkhidmatan atau di peringkat services. Jawatankuasa peringkat services iaitu di peringkat TUDM, peringkat TLDM, peringkat Tentera Darat. Mereka lah yang akan
mewujudkan jawatan kuasa untuk menyenaraikan keperluan-keperluan bagi angkatan mereka. Seterusnya, spesifikasi yang dibangunkan akan diteliti, diperhalusi dan disahkan oleh Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan ataupun STRIDE. Kita ada satu institut teknologi, iaitu STRIDE, iaitu satu-satunya jabatan di Kementerian Pertahanan yang bertanggungjawab melaksanakan R&D dan juga dalam bidang pertahanan, dan menentukan spesifikasi yang dibangunkan adalah dikaji secara berkala tertakluk kepada kompleksiti aset bagi memastikan ia sentiasa relevan dan menepati perkembangan teknologi semasa. Semasa proses perolehan dilaksana, penilaian teknikal tender dibuat oleh jawatankuasa yang keanggotanya dilantik daripada kalangan pegawai-pegawai yang mempunyai kepakaran dan pengetahuan. Bagi perolehan aset yang bernilai tinggi, kawalan kualiti yang berterusan dijalankan oleh pasukan projek atau tim projek yang ditubuhkan khusus bagi memantau segala projek pembangunan perolehan aset yang terlibat. Pelbagai ujian dijalankan sebelum aset diperkenan dan boleh diterima oleh pengguna, dan antara ujian yang sering kali dilakukan ialah ujian nilai, ujian penerimaan kilang, ujian sebelum pengantaran atau PDI, dan ujian penerimaan akhir. Justru itu dengan tata cara perolehan yang dilaksanakan yang akan dapat menentukan wang yang dibelanjakan adalah best value for money. Itu dapat mengelak daripada berlaku ketirisan dan pembajaran wang rakyat. Jadi yang seterusnya ialah seperti mana yang banyak ahli yang berhormat menunggu, ialah berkaitan dengan MH370. Menyatakan bahawa kenapakah yang berhormat Lumut ada membangkit berkaitan dengan kenyataan PTU, berkaitan dengan berkaitan dengan isu radar. Berkaitan dengan kenyataan tersebut, sebenarnya untuk maklumat kenyataan yang dibuat, yang dipetik oleh berita harian itu adalah sebenarnya misquoted. Sebenarnya apa yang telah dinyatakan oleh PTU di dalam kenyataannya ialah RMAF has not ruled out the possibility of a turn back on a reciprocal heading before the aircraft vanished from the radar, and this resulted in the search and rescue operations being widened to the vicinity of the waters of Pulau Pinang. Itu sebenarnya yang telah dinyatakan, dan kenyataan yang awal itu adalah disalah tafsirlah. Berkaitan dengan, saya jawab dulu, maknanya baru kita bincang. Saya jawab habis dulu. Berkaitan dengan isu radar. Sebab semasa beliau, Tan Sri Speaker, semasa beliau memberi kenyataan tersebut, saya berada di depan televisyen. Saya melihat beliau membuat kenyataan tersebut, dan saya tidak percaya mengapa beliau boleh mengeluarkan kenyataan tersebut, oleh kerana mengawasi kapal terbang keluar masuk, khususnya keluar daripada lapangan terbang, bukan kerja tentera udara. Ya, jadi kalau kita lihat kronologi kisah MH370, kita rakyat dimaklumkan kapal terbang tersebut hilang pada jam 2.40 pagi selepas berlepas jam 12.41 tengah malam. Ya, ini ditunjukkan di dalam televisyen menggunakan paparan ATC, Air Traffic Controller. Ya, ditunjukkan laluan penerbangan itu dengan simbol-simbol warna kuning, menunjukkan hala daripada KLIA ke Beijing, dan apabila sampai di suatu tempat lebih kurang jam 2.40 pagi, simbol menjadi warna merah. Maknanya bahaya. Kita tak tahu apa makna lain, yang saya tahu kalau warna merah bahaya. Kemudian selepas itu hilang. Hilang ada dua sebab je pada pandangan saya, sama ada ia meletup ataupun ia masuk ke dalam laut. Jadi kita seharusnya mengambil data maklumat daripada Air Traffic Controller. Oleh kerana pada waktu itu saya yakin dan percaya Air Defence Headquarters tidak mengawasi kapal terbang yang berlepas daripada KLIA. Jadi sebab itu saya tertanya-tanya mengapa Panglima Tentera Udara boleh memberi kenyataan dan seolah-olah mengesahkan bahawa kapal terbang yang berpatah balik itu ialah MH370. Sedangkan tak ada pengesahan, no positive identification terhadap sasaran ini. Oleh kerana itu saya lihat maklumat ini telah mengelirukan
dan menyebabkan kita cari kapal terbang sehingga ke laut Indian Ocean ataupun lautan Hindi. Jadi kita minta penjelasanlah apakah asas yang menyebabkan Panglima Tentera Negara memberi kenyataan bahawa kapal terbang tersebut patah balik. Tapi pada pandangan saya yakin dan percaya kapal terbang MH370 terjunam berada di Laut Cina Selatan. Itu keyakinan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat ada teori sendirilah. Cuma saya nak ingin nyatakan di sini bahawa tragedi MH370 ini adalah merupakan satu tragedi yang unprecedented, yang tidak pernah berlaku di dunia, dan ini adalah merupakan sesuatu yang amat tragis, dan sehingga apabila kita dapat menemui serpihan pesawat dan juga black box, barulah kita dapat menentukan secara definitif ataupun 100% tentang apa juga kekalutan ataupun isu-isu yang dibangkitkan. Apa yang ada hari ini hanyalah sebahagian besarnya adalah merupakan teori, dan apa yang kita nyatakan di sini bahawa apabila PTU mengeluarkan kenyataan bahawa adanya turn back itu, sebenarnya ianya berdasarkan kepada cerapan radar yang telah yang kita miliki, iaitu defense radar kita yang berada di dua tempat yang strategik, iaitu di Gong Kedak, Kelantan, dan satu lagi di Bukit Bendera Pulau Pinang. Jadi apabila kita dapat melihat ada turn back, pada hari berikutnya kita memaklumkan kepada pihak task force yang bertanggungjawab dalam SAR, kerana kalau kita tidak memaklumkan berarti sebagai pemilik primary radar kita tidak bertanggungjawab, apatah lagi ini melibatkan kepentingan negara. Jadi kita memberitahu bahawa ada turn back, dan turn back itu dikesan di dalam radar radar kita, dan cuma kita menganggap bahawa turn back tersebut dilakukan oleh Malaysia Airlines, iaitu merupakan aircraft ataupun pesawat yang tidak hostile ataupun friendly aircraft. Jadi kita pun mungkin menganggap bahawa ianya adalah merupakan arahan daripada control tower. Apabila berlaku arahan daripada control tower, mungkin mereka boleh membuat lencongan, tetapi akhirnya apabila kita lihat bahawa dianya berakhir di menuju ke Andaman ataupun Selat Melaka North, yang kita harus mengetahui bahawa radar kita hanya mempunyai keupayaan 250 batu nautika sahaja. Itu semua radar di seluruh dunia pun. Tunggu dulu Yang Berhormat. Bagi saya jelas dulu, Yang Berhormat boleh ada peluang cakap, kemudian 250,000 batu nautika sahaja yang boleh kita cerap. Jadi kalau kita memerlukan cerapan yang lebih, maka kita memerlukan rakan-rakan kita daripada negara-negara jiran untuk mendapatkan maklumat tersebut. Itulah yang menyebabkan kita mendapat satu conclusion, dan juga PTU membuat satu kenyataan bahawa ada turn back daripada pesawat tersebut, sehingga membolehkan kita menggerakkan aset-aset kita di Selat Melaka dan juga di kawasan Andaman Sea untuk melihat sekiranya ada kesan-kesan sekiranya kapal terbang tersebut jatuh di kawasan itu. Jadi sebenarnya saya nak nyatakan di sini, kalau sekiranya radar kita tidak berfungsi, maka mustahil maklumat seperti yang begitu dapat kita beritahu. Cuma sebelum kita menyatakan bahawa maklumat itu benar-benar 100% sahih, kita haruslah juga collaborate dengan penyiasat-penyiasat asing, iaitu mereka-mereka yang terlibat ialah FAA, NTSB dan juga Accident Investigation Bureau atau AIB yang terlibat dalam investigation itu, dan semua maklumat ini haruslah kita collaborate. Kita tidak mau membuat satu definitif sehingga kita dapat collaborate dengan yang lain, kerana kita mau perkara tersebut 100% pasti, barulah kita dapat membuat satu kenyataan, kerana kita juga terdedah kepada tindakan undang-undang kalau kita membuat kenyataan-kenyataan yang salah. Terima kasih. Batulah, saya ini balik sudah berapa. Okay. Selepas itu Syah Alam ya. Terima kasih kepada Menteri, terima kasih kepada Speaker.
Saya dengar tadi, saya dengan nada yang diberitahu oleh Timbalan Menteri adalah sangat positif bahawa turn back itu berlaku, dan mengesahkan, beliau juga mengesahkan bahawa turn back itu positif dan dimaklum kepada Kementerian Pengangkutan. Dan juga saya dengar daripada kenyataan tadi bermaksud tentera utara agak confident, agak yakin bahawa itu bukan hostile. Maksudnya itu kemungkinan besar dalam radar itu kita boleh mengatakan dia bukan jenis yang mengancam keselamatan negara. Itulah sebab tidak ada tindakan yang berunsur agresif terhadap pesawat itu. Jadi maksudnya dalam hari kedua tentera utara dengan radar dia yang diyakinkan bahawa berfungsi dengan baik, telah kita tahu. Dengan keyakinan ini, saya tidak tahu kenapa tentera utara tidak boleh meyakinkan pihak yang memberitahu kepada media dan juga pihak search and rescue China dan Vietnam tidak membuang masa sepanjang 7 hari di Laut Cina Selatan. Adakah masalah ini komunikasi di antara tentera dengan pihak civilian yang tidak memahami macam mana nak analyze data itu sehingga mereka ambil 7 hari untuk mengesahkan? Saya ingin tahu itulah where is the problem lie. Is it problem lie dengan tentera atau problem lie dengan civilian yang ini? Satu lagi saya juga ingin tahu, kalau kita yakin dia adalah tidak hostile, kenapa tak check dengan the Civil Aviation Department pada waktu itu untuk mengesahkan sama ada air traffic controller yang mengarahkan pesawat itu menuju ke Pulau Pinang dan Langkawi atau ke barat. Itu yang sangat misteri bagi kebanyakan media dan juga termasuk kami di dalam di rakyat Malaysia. Last kali ialah bila dia mengambil masa yang begitu panjang untuk mengesahkan ada turn back, dan juga kita juga ada maklumat daripada pihak yang lain, kenapa tentera kita tidak boleh mengesahkan pada masa yang terdekat dia telah menuju ke Lautan Hindi, sehingga kita kena tunggu analisa dari IMASEC dan juga agensi-agensi negara lain untuk membantu kita. So adakah kita peralatan kita juga ada blind spot yang tidak boleh kita melengkapkan maklumat ini? Sekian, terima kasih. Betul. Memanglah yang berhormat ke apa yang dikemukakan soalan itu relevan lah. Cuma saya nak jelaskan di sini bahawa seperti mana yang saya nak jelaskan di sini, apabila PTU sebenarnya Panglima Tentera Udara telah menyatakan perkara ini pada 9 bulan 3, iaitu the next day. He actually dah bagi tahu bahawa ada turn back. Dalam apabila kita buat turn back itu pun tak selepas itu pun kita telah menggerakkan aset kita di kawasan Selat Melaka, Pulau Perak dan ke atas. Kita telah gerakkan. Kenapa kita tidak mengambil tindakan? Ini sebenarnya patut dijawab oleh Kementerian Kementerian Pengangkutan juga. Tapi saya nak jelaskan kenapa kita tidak menggerakkan, kenapa kita mengambil sedikit masa untuk memastikan bahawa perkara ini harus dibuat di Lautan Hindi instead of, atau di Lautan Andaman instead of Laut Cina Selatan, ialah kerana kita nak collaborate. Macam saya kata tadi, kita apa juga evidence yang kita perolehi, kita tak boleh stand alone. Kita harus collaborate dengan evidence atau bukti-bukti yang lain. Dan pada ketika itu kita telah, dan kita harus sedar bahawa passenger yang terlibat ini adalah multinational atau pelbagai warga negara.
Jadi apabila kita membuat satu-satu tindakan tu, kita haruslah juga mendapatkan input-input daripada pihak-pihak yang lain dan pihak lain yang mempunyai kecekapan dan pengetahuan yang lebih dalam soal ini ialah FAA, NTSB dan juga AAIB. Jadi mereka ini telah dibawa dan sendiri untuk melihat cerapan-cerapan radar kita, dan akhirnya setelah kajian demi kajian mereka mengatakan bahawa memang benarlah bahawa adanya turn back. Apabila ada kita immediately selepas AAIB dapat mengesahkan bahawa memang turn back itu berlaku, maka kita immediately minta supaya pencarian di Laut Cina Selatan itu dihentikan, kerana kita sudah dapat sahkan ada pihak lain yang dapat mengesahkan bahawa turn back itu berlaku, dan kita telah menghentikan di Laut Cina Selatan dan kita pergi ke Andaman Sea. Dan apabila kita tidak dapat apa-apa maklumat di Andaman Sea, maka kita juga telah mendapatkan khidmat daripada IMASAT. IMASAT ialah merupakan khidmat satelit yang dimiliki oleh IMO atau International Maritime Organization, di mana kita juga menjadi ahli kepada IMO yang berpusat di Britain, dan IMASAT telah membuat kajian berdasarkan kepada pings yang telah dikeluarkan, yang telah diperolehi daripada enjin yang alat komunikasi yang di attach dengan enjin Boeing tersebut, yang telah memberikan maklumat setiap jam, dan mereka telah membuat pengiraan-pengiraan tertentu, dan mereka ini adalah pakar-pakar, dan mereka membuat kesimpulan bahawa aircraft tersebut memang pun telah pergi ke Lautan Hindi dan telah pun jatuh di South Indian Ocean. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Saya rasa dalam penjelasan yang dibuat oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri telah jelas kesilapan yang telah berlaku. Kesilapan yang telah berlaku ialah apabila berlakunya turn back itu dan kapal terbang itu dapat dikesan oleh radar primary milik TUDM di kedua-dua tempat, iaitu di Gong Kedak dan juga di Bukit Bendera. Mereka pada ketika itu tidak tahu bahawa kapal terbang MH370 telah hilang daripada radar air traffic controller, dan segala komunikasi dengan kapal terbang itu telah hilang. Mereka tidak tahu bahawa kapal terbang MH370 itu telah hilang, komunikasi terputus, kita berada dalam keadaan yang merupakan keadaan krisis kerana mereka tidak dimaklumkan oleh TCA. Dan inilah masalahnya yang telah saya tekankan kepada Menteri Pengangkutan. Apa yang telah dibuat di antara waktu 1:30 pagi hingga 7:25 pagi. Pada 7:25 pagi barulah dimaklumkan bahawa kapal terbang itu telah hilang. Pada pukul 10 pagi barulah diadakan mesyuarat dengan TUDM. Pada ketika itu barulah dimaklumkan ada kemungkinan berlakunya turn back. Tetapi sekiranya apabila hilang di radar dan terputus segala komunikasi, dan pada ketika itu segala maklumat tentang krisis ini disampaikan kepada TUDM yang mempunyai primary radar dan kepada jiran-jiran yang lain yang juga mempunyai primary radar untuk tolong cari kapal terbang yang telah hilang dan terputus komunikasi. Mungkin pada ketika itu bila tentera udara mengesan kapal terbang itu
melalui radar mereka, tindakan yang lebih segera akan diambil. Ya. Yang berhormat. Nantilah Ustaz, belum lagi soalan. Kalau bolehlah Yang Berhormat Timbalan Menteri, ya. Kerana inilah Yang Berhormat, saya suka ingatkan, yaitu sekarang ini pergolongan dan pencelahan itu jangan terlampau panjang lebar dan menimbulkan perbahasan. Karena saya cukup meneliti hujah-hujah dari Yang Berhormat, dan kebanyakannya ialah soal-soal perkara yang baru ditimbulkan. Sila salam, ambil kira itu. Sebenarnya dia tidak baru, Tan Sri, kerana dalam membahas ucapan titah diraja, memang kronologi ini telah pun saya bentangkan daripada awal dan telah pun saya pertikaikan. Tidakkah dalam SOP sama ada Menteri Pengangkutan berhubung dengan DACA, apabila kapal terbang tu hilang, terus kena maklum. Dan berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan, dengan sendirinya mengesahkan mereka nampak kapal terbang itu tetapi tidak menganggap ianya satu perkara yang penting kerana tak ada maklumat bahawa MH370 dah hilang. Sekiranya mereka telah dimaklumkan, saya nak secara ikhlas Yang Berhormat Timbalan Menteri, dengan izin, if you had prior information that this plane was missing, would your station, your radar operators have been more sensitive towards this information dan terus memaklumkan pada ketika itu juga bahawa sebenarnya kapal terbang itu setelah pun pasal dah ada maklumat, ni tak ada maklumat. I need your terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, kalau salam. ada maklumat yang lebih awal ini, Ya. Ya, Yang Berhormat, would salam. that information Kita be faham. seen Ya. as more important and more urgent Ya. daripada apa yang telah berlaku? Saya rasa jelas. Tak payah jawab pun, kita dah tahu jawapannya. Yang Berhormat. Dan dalam perbahasan seperti begini, andaian, spekulasi, Ya, adalah merupakan andaian. yang Itu adalah spekulasi yang diminta dan itu andaian. harus rasional. Spekulasi. Sebab itu saya kata apabila ini adalah merupakan satu unprecedented event dan kita harus membuat siasatan yang lebih rapi. Apa saja yang dikemukakan itu adalah merupakan satu teori lah. Yang saya nak nyatakan di sini, Yang Berhormat Timbalan Menteri, pihak saya nak sebutlah ni, this phrase unprecedented event, ianya telah menjadi unprecedented kerana ini bukan dialog kan? tak, because seolah-olah bila sebut perkataan unprecedented ni seolah-olah ianya menjadi sebagai satu alasan yang boleh diterima, ya. It became unprecedented oleh kerana kita telah gagal mengesan dan mengetahui kapal terbang kita pergi ke mana. Barulah terpaksa kita cari di seluruh lautan Hindi, Andaman Sea, lautan China Selatan dan sebagainya. It became unprecedented. Okey. Tapi kalau kita tahu daripada awal, dari awal, ya, yang faham. ya, saya yakin Timbalan Menteri faham. Yang belakang saya dah faham. cakap ni. Ya, saya soalan Bagi saya pendek. belum cakap. Soalan pendek. Ini pesawat lah. Tak. Iya. Tak Okay, payahlah. menurut laporan Reuters empat hari yang dahulu negara US telah mengatakan dia dalam operasi mencari pesawat MH370 telah menelan kos 2.5 million US dollar. Jadi soalan saya, berapa kos kerajaan Malaysia telah memakai dalam operasi itu tanya ini? MOT lah. Yang Berhormat tanya kepada saya itu tidak relevan lah. Saya fikir itu tanya MOT. Saya nak katakan di sini bahawa penyiasatan telah hanya akan dapat concluded ataupun konklusif sekiranya kita dapat retrieve dia punya black box.
penjelasan. Itu pun memerlukan masa. Air France dulu memerlukan 2 tahun untuk retrieve black box. Ini merupakan sesuatu yang lebih sukar kalau kita lihat dari segi keadaan. Kalau memang dia jatuh di Lautan Hindi, ianya merupakan satu kawasan yang begitu remote dan memang pun kedalamannya itu adalah lebih kurang 7 km yang paling dalam sekali. Jadi itu pun sebenarnya merupakan satu halangan. Dan cuma saya ingin nyatakan di sini tadi, saya ingin juga menjelaskan bahawa pihak TUDM sendiri pun akan mengadakan siasatan dalaman ataupun domestic inquiry dalam soal berkenaan ini. radar juga. Dalam soal ini cuma satu penjelasan saja, Menteri. Ya. Kita akan membuat domestic inquiry dalam soal ini dan hanya apabila kita mengadakan domestic inquiry satu soalan saja dan kita dapat maklumat-maklumat yang lebih terperinci, barulah kita dapat membuat kesimpulan tentang apa sebenarnya yang berlaku pada ketika itu. Cuma SOP Malaysia Airlines sendiri pun kita tidak tahu. Mungkin juga apabila kehilangan 1117 itu mereka sebenarnya pun struggling kerana mereka juga harus mendapatkan maklumat daripada Ho Chi Minh untuk memaklumkan bahawa keadaan pesawat itu sudah hilang, dan mereka juga berusaha untuk mencari dan mendapatkan maklumat daripada beberapa control tower yang lain negara-negara jiran supaya mereka dapat maklumat-maklumat jika ini diperolehi ataupun ada cerapan-cerapan radar daripada negara-negara lain ataupun control tower daripada negara lain yang diperolehi. Misalnya banyak teori-teori yang mengatakan bahawa pesawat itu mendarat di Nanning misalnya, itu pun mungkin menjadi satu teori-teori yang telah dikemukakan, dan itu mengambil sedikit masa sehinggalah Malaysia Airlines akhirnya pada 5.30 mereka menganggap bahawa ianya sudah pun pesawat itu sudah hilang, dan mereka menubuhkan satu petugas khas, dan juga the next day kita pun pihak TUDM dipanggil untuk terlibat dalam pencarian tersebut. Satu soalan saja. Tak payahlah Syalam. Nak penjelasan je. Tak payah. Malaysian Airlines ataupun DCA yang bertanggungjawab, Yang Berhormat Timbalan Menteri? Malaysian Airlines ataupun DCA? Yang Berhormat boleh tanya Kementerian Pengangkutan, kerana sama ada ianya kerana pemilik aircraft itu adalah Malaysia Airlines. Ya. Mungkin saya tidak tahu apa SOP Malaysia Airlines, sama ada mereka sendiri bertindak mengikut SOP mereka, dan ataukah mereka itu collaborate bersama dengan DCA dalam pencarian lebih kurang 4 jam tersebut. Itu saya tidak pasti. Itu saya tidak pasti. Tapi saya percaya dalam tempoh 4 jam daripada 5.30 sehingga 1.17 itu adalah merupakan satu masa yang diambil oleh Malaysia Airlines, dan juga ataupun mungkin DCA terlibat dalam pencarian tersebut, dan sehingga apabila mereka sudah tahu bahawa perkara tersebut tidak dapat barulah mereka Menteri, tolong dulu Menteri. Dan yang berhormat yang berdiri itu tolong duduk sekejap. Saya sendiri minat perkembangan yang berlaku kepada pesawat yang kita bincang sekarang ini. Atas sebab itu kadang-kadang saya hingga jam 2 pagi saya masih bangun, sama ada menonton CNN, Astro dan sebagainya. Kedudukan saya, nanti dulu dalam hormat, kedudukan saya sebagai speaker berhak untuk tanya ketua kerajaan dan menteri-menteri yang berkenaan. Tetapi apabila saya mengambil kira kapasiti kita sebagai sebuah negara kecil yang kita semua sedia maklum kekangan-kekangan yang ada, apa perkara yang berkisar di otak kepala saya telan, saya bersabar. Saya paham banyak perkara-perkara yang Yang Berhormat nak tanya. Apabila kamu tanya kepada menteri yang berkenaan sebagai menteri, tidak mungkin semua dia boleh kasih jawapan. Dan nanti jawapan yang keluar daripada mulut Yang Berhormat itu menambah lagi kekusutan yang sedia ada. Jadi saya mohon kerjasama daripada Yang Berhormat, tolong perkara ini kalau boleh
jangan lagi perkembang luaskan. Kita tunggu tindakan kerajaan seterusnya. Sama ada Royal Commission akan dibentuk ataupun sama ada jawatan kuasa parlimen ini sendiri akan dibuat. Saya sendiri bersetuju supaya jawatan kuasa dibuat. Jadi biarlah yang berhormat yang banyak teori itu dilantik dalam jawatan kuasa ini nanti. Jadi dalam jawatan kuasa itu nanti buatlah rumusan-rumusan yang canggih yang sebelum ini belum kita dengar. Saya pun menanti-nanti laporan daripada jawatan kuasa ini akan dibentuk. Kalau boleh sila Menteri teruskan. Saya pikir saya sudah menjawab sebagian besar daripada soalan-soalan tersebut, dan saya dengan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan dan juga celahan-celahan, dan dengan ini saya mohon menyokong. Terima kasih. Masih Menteri. Berhubung dengan kapal selam tak jawab apa-apa. Ada juga orang tanya dalam ucapan, walaupun kita terimalah apa yang disebut oleh Yang Berhormat Tan Sri Speaker bahawa tidak menjawab itu pun adalah salah satu jawapan, tetapi dalam ucapan perbahasan titah diraja, saya teringat very clearly isu submarine tu telah ditanya, tapi saya tak mendapat apa-apa jawapan daripada Timbalan Menteri. Jawab tulis.